Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah di atas nikmat pertemuan kita pada malam ini. Kita berada dalam majlis ilmu yang mana pada malam ini kita akan menyambung kembali tajuk berkenaan dengan fakta di sebalik kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam, yang mana malam ini merupakan pertemuan buat kali yang ke-18, siri yang ke-18, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang fakta, maklumat berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Izinkan saya untuk memaparkan senarai topik yang kita akan pelajari tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jika tuan-tuan lihat pada nota yang saya paparkan, yang mana kisah Nabi Allah Ibrahim ini yang kita akan bicarakan lebih kurang ada 17 topik berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillah, pada 2 minggu yang lalu, Isnin 2 minggu yang lalu, kita telah pun sampai kepada topik yang ke-10. Topik yang ke-10 yang telah kita bicarakan pada siri yang ke-17 yang lalu. Ini bermakna pada malam ini kita akan membincangkan tentang topik yang ke-11, topik yang ke-12, topik yang ke-13, dan kalau ada lagi waktu yang Allah izinkan, kita akan masuk kepada topik yang ke-14. Okay. Senarai topik-topik ini telah pun kita terangkan berulang kali, ia berada pada nota siri yang pertama. Jadi kalau kita dapat nota siri yang pertama, ada kita letakkan senarai topik-topik yang kita akan belajar. Okay. Buku rujukan utama adalah kita akan menggunakan buku yang ditulis oleh sahibul fadilah Ad-Doktor Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Bukunya bertajuk Mawaqiful Al-Anbiya fil Qur'ani. Boleh kita katakan pengisian kita sebenarnya adalah seperti mana kita menggunakan kitab inilah Mawaqiful Al-Anbiya. Jadi inilah kitab dalam bahasa Arab. Okay, so dalam kitab inilah tersenarainya topik-topik yang telah pun saya katakan sebentar tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan. So dalam buku ini, kalau kisah para Nabi ni lebih kurang ada berapa? 4, 8, 12, hampir dekat 16 kisah para Nabi. Jadi yang kita dah belajar, Alhamdulillah, kita dah selesai kisah Nabi Adam, 20 kemusykilan,
Kisah Nabi Nuh ada 8 kemusykilan, kisah Nabi Hud ada 5 kemusykilan, Nabi Allah Saleh ada 4 kemusykilan. Dan kita sekarang sedang belajar yang mana? Kisah Nabi Allah Ibrahim yang ada 17 kemusykilan kesemuanya. Namun begitu, alhamdulillah, kita dah selesai seperti mana yang saya sebut tadi kepada tentara perempuan. Kita dah belajar 10 kemusykilan daripada 17 kemusykilan. Ini bermakna tinggal lagi 7 sahaja kemusykilan fakta berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah 2 minggu lagi yang akan datang kita akan tamatkan kesemua sekali kemusykilan ada 17 berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi inilah penerangan pembukaan bagi memastikan tuan-tuan dan puan-puan mengetahui kita sudah sampai kepada kisah Nabi apa. Tuan-tuan tahu hala 7 pengisian kita ini bagi memudahkan tuan-tuan mengikuti pengisian ini pada setiap Isnin minggu yang pertama dan Isnin minggu yang ketiga. Moga-moga kita semua dapat manfaat, kita dapat ilmu yang banyak. Semua itu ia datang daripada kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bincangkan tentang fakta yang berikutnya tentang kisah Nabi Allah Ibrahim. Saya minta kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk Quran terjemahan bagi memastikan tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk ayat Quran dan terjemahan yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim. Baik. Perkara pertama pada malam ini, kemusykilan yang kita akan rungkaikan adalah tentang siapakah sebenarnya yang dijadikan sembelihan bagi anak-anak Nabi Ibrahim. Maksudnya adalah siapakah di antara 2 anak lelaki Nabi Ibrahim yang Nabi Allah Ibrahim kena menyembelih anaknya? Adakah Nabi Allah Ismail ataupun Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam? Kalau kita merujuk di dalam ayat Quran, cerita tentang Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya, tidak dinyatakan oleh Allah anak yang mana satu. Secara umum, boleh jadi Nabi Ishaq, boleh jadi juga Nabi Ismail. Kalau kita buka dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bukan kita nak agungkan kitab tu, tetapi kalau ikut ahlul kitab, mereka berpegang yang disembelih itu Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail. Mereka menolak pendapat yang kata yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Kita daripada kecil sampailah hari ini kita mendengar Nabi Ismail lah yang dijadikan sebagai korban. Dan bukan sebenarnya ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, bukanlah ahlul kitab sahaja orang Yahudi yang mengatakan Nabi Ishaq yang disembelih. Bahkan ada di kalangan ulama-ulama terdahulu, ulama tafsir, sama ada golongan salaf terdahulu, memang ada yang kata adalah Ishaq. So kita nak pegang yang mana? Malam ni kita akan melihat bagaimana
kita nak mengukuhkan bahawasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Macam mana cara dia? Kalau kita buat sisi perbincangan ilmiah, kalau kita mengatakan Nabi Ismail, memang kalau diminta hujah, memang boleh, kita boleh tukar pendapat tau, Nabi Ishaq. Tapi malam ni kita lihat bagaimana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi merungkaikan kemuskilan perbincangan di kalangan para ulama. Kenapa orang Yahudi ni dia tak setuju Nabi Ismail? Kan orang Yahudi ni dia dengki. Sebab Nabi Ismail ni adalah silsilah yang ada kaitan dengan bangsa Arab. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Silsilah dia sampai kepada Nabi Ismail. Jadi orang Yahudi dia tak suka. Maka mereka telah mengatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Kenapa? Kerana Nabi Ishak ini, dia silsilahnya, keturunannya adalah melahirkan Nabi-Nabi Bani Israel. Okay, malam ni kita bincang secara mudah saja. Mudah je nak cari jawapan dia. Walaupun kita pegang Nabi Ismail, tapi tuan-tuan jangan pelik. Kalau baca dalam kitab tafsir, ulama berbeza pendapat. Malam ni kita bincangkan. Okey. Surah utama, ya, surah utama yang ada menyebutkan tentang Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim perlu menyembelih anaknya, ia berada di dalam surah As-Saffat, As-Saffat ayat 99 sampai ayat 113. Kita kena rujuk ayat nombor 99 sampai ayat 113 surah As-Saffat. Okay. Kita kena ambil keseluruhan ayat tu untuk mencari jawapan. Okay. Saya bantu dengan memaparkan ayat-ayat. Saya menggunakan The Noble Quran. Kita gunakan legasi .quran.com. Kita tengok surah Al-Saffat, surah nombor 37. Okay, saya paparkan di depan skrin tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang ada Quran tu, dia buka surah Saffat. Okay, kita terus kepada ayat nombor 99. Okey, skrin yang saya legacy.quran.com saya paparkan, tuan-tuan boleh nampak tak di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan? Nampak, Ustaz. Okey, nampak kan? Okey, siapa ada Quran, dia tolong buka surah As-Saffat, tengok ayat nombor 99. Muka surat berapa ayat nombor 99 surah Saffat? Muka surat berapa kawan-kawan? Ayat nombor 99. Okey, dah ada dinyatakan dekat ruangan chat tu, ada tak? Okey. Macam ni. Jom kita pergi kepada ayat nombor 99. Okey. Okey. Ayat 99, Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia membawa dirinya keluar, meninggalkan kaumnya. Kan dia kata waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Okey, muka surat 449. Okey, di Nabi Ibrahim kata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Ia akan memimpin aku, kata Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa pada ayat yang ke-100.
Dia kata Rabbi hadli minas salihin. Dia kata wahai Rabbku, kurniakanlah kepada aku anak yang anak itu dari kalangan orang-orang yang soleh. Okey, ayat 100 ni ayat yang Nabi Allah Ibrahim minta anak kepada Allah. Anak tu adalah anak yang soleh. Okay. Kemudian ayat 101, Nabi Ibrahim pun dapatlah berita gembira dari Allah. Ya Allah kata, fabashshurnahu bighulamin halim. Allah kata, lalu kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu berita yang menggembirakan dia bahawa dia akan dapat seorang gulam, seorang anak kecil yang halim, yang penyantun, yang penyabar. Okay. Tapi ayat 100 ni Allah tak sebut siapa gulamun halim tu. So anak yang penyabar tu siapa? Okay. Tinggalkan dulu persoalan ni. Nanti kita akan dapat jawapan dia. Sampai ayat 113 lagi kita akan dapat jawapan dia. Okay. Selepas Nabi Allah Ibrahim dapat seorang anak yang halim, yang penyantun, yang penyabar, maka ayat 102 Allah mengatakan anak yang halim tadi tu, halim tu bukan nama orang tuan-puan ya, tapi karakter anak tu adalah yang saleh, yang mempunyai sifat halim. Okey. So anak yang Allah kata Nabi Ibrahim dapat tu pada ayat 101 ini Allah sambung cerita anak tadi tu. Yang mana anak itu kata Allah falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anaknya itu sampai kepada apa? Sampai kepada peringkat anak itu dia boleh bekerja membantu Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maknanya anak tu dia dah sampai kepada peringkat umur anak yang dah boleh harap dah, yang boleh buat kerja, berusaha bersama dengan Nabi Allah Ibrahim. Okey, anak yang dekat 102 ni anak yang mana? Okey, Quran tak sebut lagi. Okey, kita akan dapat nanti jawapan dia. Kan? Anak yang dekat 102 inilah anak yang Nabi Allah Ibrahim doa itu pada ayat nombor 100, ayat nombor 101 tadi. Kita baca pada ayat nombor 100 tadi. Okey, jelas. Okey. Tuan-tuan kena ikut susunan ayat, nanti kita akan dapat jawapan dia. Okey, kemudian apabila anak tu dah meningkat dewasa, Nabi Ibrahim pun kata dekat anaknya. Dia kata qala ya bunai. Dia kata wahai anak kesayanganku, dia kata inni ara fil manami. Dia kata sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku anni azbahuka, aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka fikirkanlah, maka cuba kau fikir, apa pendapat engkau tentang aku bermimpi, kata Nabi Ibrahim, menyembelih kamu. Kenapa Nabi Allah Ibrahim dia nak cerita kepada anak dia yang ini? Nabi Allah Ibrahim dia nak anak dia ni merasai macam mana bapanya, seperti mana Nabi Ibrahim bermimpi. Sebab mimpi para Nabi ni adalah benar. Jadi apabila ini mimpi yang benar, maknanya mimpi ini dari Allah. Maknanya Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak dia tu. Jadi Nabi Ibrahim berkongsi kepada anaknya adalah untuk supaya anaknya juga merasai, kan, bahawa perintah yang Nabi Allah Ibrahim dapat tu sebenarnya perintah itu juga adalah ditujukan kepada Nabi Ismail.
Allah nak melihat bagaimana kesediaan saya sebut nama dia kan, ialah orang selalu sebut Nabi Ismail, saya pun tersebut Nabi Ismail ni, tapi kita tak kata Nabi Ismail lagi. Okey, ayat ni lah yang menjadi titik perbincangan dia, siapa yang dia sebelah tu. Okey, so anak dia ni, dia cakap, jadi Nabi Ismail dia nak anak dia ni sama-sama memahami perintah Allah tu. Okey. Kemudian anak dia ni cakap apa? Dia kata qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia kata wahai ayahku, dia kata. Kan? Dia kata ya abati. Dia kata wahai ayahku, dia kata if'al ma tu'mar. Dia kata jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. So, anak dia ni, setelah dia tahu itu perintah dari Allah kepada bapaknya tanpa bertangguh, maka anaknya kata kepada ayahnya, itu Nabi Ibrahim, lakukanlah ayah apa yang ayah itu telah diperintahkan kepadamu. Lepas tu anaknya kata, satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah ayah akan dapati aku ini di kalangan orang yang bersabar. Orang yang bersabar dari sudut apa? Bersabar menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dia takkan lari. Kan? Dia bersedia untuk dia disembelih oleh bapanya Nabi Ibrahim. Sebab dia tahu itu adalah dari Allah. Okay. Ayat inilah yang menjadi ayat yang selalu dibaca, dikupas tentang ibadah korban. Okay. Tapi ayat ni tak sebut siapa pun anak tu, betul tak? Boleh jadi Nabi Ishak. Boleh jadi Nabi Ismail. Okay. Baca lagi. 103. Lepas tu, Nabi Allah Ibrahim pun, dia pun buat apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim pun baringkanlah anak dia tu. Kan baring macam nak sembelih, dia baringkan untuk dia apa? Untuk disembelih anaknya. Sudah tentulah dia menggunakan pisau lah untuk sembelih anaknya. Okey. Ketika mana Nabi Ibrahim hampir untuk menyembelih anaknya, ayat 104, Nabi Allah Ibrahim telah diseru. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim ini dia telah dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk dia jangan sembelih anak dia tu. Kan? Wahai Ibrahim. Allah menyeru Nabi, wahai Ibrahim. Tapi dia dah nak hampir-hampir dia nak sembelih dah anak dia, dah baring dah anak dia tu. Jadi Allah pun menyeru kepada dia. Allah kata, wahai Ibrahim. Okay, ayat 105, apa seruan yang Allah serukan kepada Nabi Ibrahim? Qad saddaqatar ru'ya. Dia kata, engkau telah menyempurnakan apa yang kau mimpi itu. Maksudnya Allah kata, Ibrahim, engkau ni memang orang yang mengikuti perintah dalam mimpimu itu, kata Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah kata, demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan. Okay. Ayat 106, Nabi Allah Ibrahim ini diberitahu oleh Allah bahawasanya dia bermimpi menyembelih anaknya itu, rupa-rupanya hanyalah ayat 106 menerangkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Rupa-rupanya Allah nak uji Nabi Ibrahim ni. Dia buat ke dia tak buat seperti mana yang dia mimpi, dan mimpi para nabi ini adalah benar.
Nabi Allah Ibrahim, dia ikut apa yang Allah perintahkan. Logik ke, tak logik ke, boleh terima ke, tak boleh terima ke, ini dari Allah. Ini yang kita kena belajar. Kita tidak boleh ukur, kita tak boleh menilai perintah Allah dengan akal kadang-kadang. Tak boleh. Kan? Allah yang perintah mesti ada hikmah. Okay. Ayat 107, lepas Allah kata, oh sebenarnya itu adalah ujian saja, kata Allah kepada kamu. Maka Allah gantikan anak yang patutnya disembelih itu, Allah gantikan dengan wafadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anaknya itu, kami tukar anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang azim, yang besar. Lepas tu Allah katakan hasil daripada tindakan Nabi Ibrahim tadi, hasil tindakan anak dia yang tadi itu, maka Nabi Ibrahim ini Allah kata dengan anaknya tadi, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, dan kami kekalkan baginya dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kisah Ibrahim ini, kisah anak dia yang ini, dia telah menjadi bual bicara, menjadi apa, buah mulut orang-orang yang datang kemudian. Sampailah kepada zaman kita kan. Apabila kita nak buat ibadat kurban, kita selalu mendengar tentang Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya yang perlu disembelih. Okey. Sampai ayat 18, kita jumpa tak siapa anak dia lelaki? Tak jumpa. Jadi kita pun tak boleh kata ia adalah Ismail. Saya bukan nak bagi tuan-tuan confuse tak, tapi inilah kemuskilan yang kita bincangkan. Macam mana kita nak jawab? Okey. Ada jawapan dia. Tunggu. Jadi kita akan jumpa jawapannya. Okey. Lepas tu ayat nombor 109, Allah kata Nabi Ibrahim ini salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Allah mengatakan Nabi Ibrahim ini seorang manusia yang mendapat keselamatan dari Allah. Kenapa Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim? Kerana kadzalika najzil muhsinin, kerana kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Nah, Allah kata nama Nabi Ibrahim ini menjadi sebut-sebutan, kisah anak itu menjadi sebut-sebutan. Allah bagi kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Kerana itulah hasil orang-orang yang berusaha menunaikan titah dan perintah Allah. Kemudian Allah puji Nabi Ibrahim ni dekat ayat 111. Allah kata innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Allah masukkan dalam ramai-ramai hamba Allah yang beriman, salah seorangnya Nabi Ibrahim. Okay. Tapi tak habis lagi kisah Nabi Ibrahim ni. Kita sambung lagi pada ayat 112. Apabila kita baca ayat nombor 112, Allah Ta'ala beritahu apa? وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah kata, dan kami pula berikan kepada Ibrahim ini berita yang menggembirakannya bahawa ia akan dapat seorang anak namanya Ishak. Dekat sini. Namanya Ishak. Yang Ishak itu, dia ini akan jadi Nabi. Lepas tu, Ishak ini pula di kalangan orang-orang yang saleh.
Okey, jelas. Okey. Ayat 112 daripada ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 99 sampai 111. Kita tidak tahu anak yang seorang tu siapa. Betul tak? Tetapi apabila kita sampai kepada ayat nombor 112, kita diberitahu oleh Allah Nabi Ibrahim dia dapat satu berita gembira yang lain, iaitu dia akan dapat anak namanya Ishaq. Okey, dekat sini jumpa tentang Nabi Ishaq. Okey. Jadi ayat 99 sampai 111 tadi itu siapa? Okey. Berdasarkan susunan ayat, maka ayat 99 sampai 111 ni anak yang ghulam halim tu. Kalau dekat sini dah ada Ishaq, dapat berita gembira. Tengok ya, kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan. Sedangkan sebelum ni kan kita dah jumpa berita gembira dekat ayat nombor berapa tadi? Kan ayat nombor 101 kan? Fabashsharnahu bighulamin halim. Ayat 101 Allah dah bagi kepada Nabi Ibrahim berita gembira dapat anak. Dah dapat dah. Berita gembira pertama. Tiba-tiba berita gembira yang kedua pada ayat 112. Jadi 101 ni berita gembira siapa anak tu? Maka kata Syekh Salah, berdasarkan susunan ayat ni, dia punya flow tau, dia punya turutan ayat tu menunjukkan bahawasanya berita gembira dekat ayat 101 ni sudah tentu anak itu adalah anak yang lain daripada anak yang 112 yang Nabi dapat berita gembira, yang anak dekat 112 ni Ishaq. Jadi anak dekat dapat berita gembira yang dekat ayat 101 ni siapa? Dan anak yang 101 ni membesar saya. Maknanya itulah menunjukkan siapa lagi anak Nabi Allah Ibrahim kalau dekat sini dah sebut Ishaq. Jadi jawapannya yang membesar tadi, yang Nabi Allah Ibrahim bagi tahu kepada anaknya untuk disembelih, sebenarnya itulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kenapa kita boleh kata Nabi Ismail? Maka kita jawab dengan hujah. Cuba lihat susunan ayat daripada ayat 99 sampailah 112 lah. Kan kita akan jumpa bahawa Nabi Allah Ibrahim dapat 2 kali berita gembira. Nah, jadi dekat sini dah ada Ishaq, maknanya ayat yang atas tadi siapa? Itulah Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Itulah hujah yang paling senang sekali untuk menjawab. Kerana yang menyusun ayat ini adalah Allah. Bukan susunan para sahabat secara suka-suka. Okey. Kita guna dari Al-Quran juga. Saya memang tahu kita semua memang berpegang kepada itu adalah Nabi Ismail. Ibnu Kathir dalam buku dia Qasasul Quran, Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi pun mengukuhkan bahawa yang disembelih itu adalah Ismail.
Tapi kita kena belajar bahawasanya macam mana kita nak mempertahankan yang disebut adalah Nabi Ismail. Jawapan dia, kita melihat kepada susunan ayat-ayat tersebut. Okey. Ada dalil kedua. Okey. Tuan jelas tak? Boleh faham tak setakat ni? Okey. Dalil yang kedua, saya minta tuan-tuan buka surah Hud. Tuan-tuan buka surah yang ke-11 surah Hud. Okey, buka surah Hud. Cari ayat nombor 71. Ayat nombor 71. Ini dalil yang kedua. Kalau kita nak mempertahankan fakta tersebut, kita boleh lawan dengan orang-orang Yahudi. Okay. Ayat nombor 71. Okay, muka surat berapa ayat nombor 71? Lagi surah Hud. Okay. Okay, muka surat 229. Okay. Mari kita tengok ayat 71. Dekat sini ada satu lagi cara nak mengatakan yang disebut itu bukan Nabi Ishaq. Kalau kita baca dekat ayat nombor 71 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahawasanya, tengok ya, Allah kata, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Okey, nanti kita akan bincangkan ayat ni dalam satu fakta yang lain, tapi ayat ni kita dapat mengetahui bahawa ini adalah kisah isteri Nabi Allah Ibrahim, iaitu Sarah. Yang mana ketika Sarah mendengar bahawa kaum Nabi Lut ini akan dihancurkan, dia ketawa. Lepas tu kita kena tengok dekat ayat 70 ni. Dekat ayat 70 ni ada sebut tentang malaikat yang datang dekat rumah Nabi Ibrahim itu, mereka ini akan membinasakan kaum Lut. Apabila isteri Nabi Allah Ibrahim dengar maklumat tu, dia pun ketawa. Dia ketawa kenapa? Dia ketawa kerana memang diketahui akan kejahatan kaum Lut ini. Lepas tu dia buat apa? Fabasyarnaha. Kemudian kami pun memberitakan berita yang mengembirakan dia bi Ishaqa. Dia akan dapat seorang anak namanya Ishaq. Okey. Namanya Ishaq. Okey, maknanya ayat ni menerangkan bahawasanya masa Nabi Ibrahim dapat Ishaq, waktu tu adalah waktu Nabi Allah Ibrahim dengan isterinya sudah tua. Okey. Lepas tu daripada Ishaq ini, kata malaikat tadi, wa min wara'i Ishaq, daripada Ishaq ini nanti dia akan dapat seorang anak namanya Yaqub. Namanya adalah, dia akan dapat anak namanya adalah Yaqub. Maksudnya Nabi Ibrahim akan dapat cucu namanya Yaqub. Yaqub itu anak kepada Ishaq. Okey. Jelas Okey. Kalaulah Nabi Ishaq itu yang disembelih, kalau Nabi Ishaq itu dia disembelih ketika dia masih, kata orang ketika umurnya, kalaulah dikatakan Nabi Ishaq ini dialah yang disembelih lah, betul tak? Macam mana dia boleh dapat anak Yaqub kalau disembelih?
kalau dia dah disembelih awal-awal, macam mana dia boleh dapat Yaqub? Faham tak? Kan nak dapat anak ni perlu ada isteri. Kan? Jadi kalaulah dikatakan Ishak itu yang akan disembelih, maka bagaimana Allah Ta'ala nak berikan kepada Nabi Ishak ini adalah Yaqub. Jadi ini di antara alasan yang kedua yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan yang disembelih itu bukanlah Ishak tetapi adalah Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Secara ringkas dia macam tu. Okey. Jadi kita dah selesai kemusykilan pada isu anak yang akan dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim, iaitu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada perbincangan yang kedua. Perbincangan kita yang kedua adalah dia sebenarnya perbincangan kedua ni ayat dasar dia adalah suratul Baqarah. Okay, kita buka surah Baqarah. Surah Baqarah. Surah Baqarah. Okay, surah yang kedua, kita lihat ayat nombor 127. 127. Okey, cuba nyatakan muka surat berapa surah Al-Baqarah ayat 127 ni. Okey, tengok ayat nombor 127. Okey, malam-malam ni kita kena buka minda kita dengan seluas-luasnya. Okey, kita nak lihat kisah Nabi Ibrahim. Okey. Muka surat nombor 20. Okey, jazakillahu khair. Okey, kita tengok ayat nombor 27. 127. Ayat ni yang kita nak jadikan dia sebagai perbincangan tentang pembinaan Kaabah. Okey. Kalau kita baca ayat 127, Allah kata, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan. Perkataan yarfa'ul, meninggikan binaan Kaabah itu. Baitun tu merujuk kepada Kaabah. Kemudian mereka berdoa dengan berkata, panjanglah doa dia. Okey. Isunya adalah apa maksud yarfa'u di sini? Maksud meninggikan binaan ini. Okay. Adakah bermaksud sebelum ini binaan Kaabah dah ada dah tapaknya? Asasnya tu dah ada dah. Tapi Nabi Ibrahim dia tinggikan bagi Kaabah tu jadi tinggi. Adakah sudah ada tapaknya, maksudnya sudah ada binaan-binaan yang asas tu dah ada ke? Kalau kita baca ini seperti Nabi Ibrahim dia buat kat sini lah. Dia tinggikan. Betul tak? Lepas tu kita jangan cepat-cepat kita menterjemah. Kalau kita jumpa meninggikan binaan tu, maksudnya sebenarnya dah ada dah binaan Kaabah tu. Cuma Nabi Ibrahim dia meninggikan Kaabah itu. Ini akan membawa kepada kita mengatakan sebelum Nabi Ibrahim itu ada, sebelum Nabi Ibrahim itu pergi ke Mekah, bersama anaknya Ismail, maknanya sudah ada binaan Kaabah. Maknanya dalam erti kata lain,
Nabi Ibrahim ni dengan Ismail bukan mereka tu yang membina Kaabah yang mula-mula. Sebelum mereka datang, dah ada dah binaan asas bagi Kaabah itu. Adakah ianya benar? Adakah Kaabah itu sudah pun ada sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu datang? Ini perbincangannya. Kalau dirujuk ayat ini, kalau kita merujuk ayat ini, maka nampak jelas seperti ia sudah ada. Nabi Ibrahim dia hanya meninggikan saja binaan Kaabah itu. Bagi Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, bagi dia sebenarnya tak seperti itu. Bagi Syekh Salah, mengikut kajian dia, nanti kita akan kemukakan ayat-ayat macam mana kita nak memahami ayat seperti yarfa'u ni. Kata Syekh Salah, sebenarnya tak ada dalil yang dapat dijadikan satu sandaran yang mengatakan bukan Nabi Ibrahim yang orang yang awal membina Kaabah. Tak ada. Tak ada hadis yang sahih pun yang menyebut tentang maklumat itu. Itu seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah dalam buku dia. Maknanya Dr. Salah Abdul Fattah ni dia mengikut kajian dia, manusia yang mula-mula membina Kaabah itu memang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia kata. Ayat yang kita baca 127 ni, kita kena faham apa maksud meninggikan tapak-tapak tu. Meninggikan bangunan tu, meninggikan meninggikan Kaabah. Jelas tuan-puan perbincangan dia. Kita bincang yang ni dulu. Okey. Sekarang kita nak melihat bagaimana kita nak menyebutkan bahawa yang membina Kaabah yang awal-awal itu maknanya belum ada lagi. Maka yang awal-awal membinanya adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Okay. Cara untuk kita faham dia, okey. Okey. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita melihat dua ayat lain, termasuk ayat ni lah. Kita ambil ayat dalam surah Al-Hajj. Kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat 26. Okey, 26. Bincang. Okey, sekejap ya. Saya tengokkan dalam surah Al-Hajj ayat nombor 26. Okey, panjang sikit perbincangan kita pada malam ni. Okey. Kalau sempat habis, kita habis. Kalau tak apa, kita tengok macam mana cara nak jawab dia. Okey, tuan-tuan berpegang, saya tanya, siapa dekat sini yang dia berpegang kepada pendapat Kaabah sudah ada asasnya sebelum Nabi Ibrahim datang lagi? Siapa berpendapat seperti itu? Okay. Jangan takut menyatakan pendirian anda. Tidak ada istilah salah ke benar.
Tapi kita nak melihat bagaimana kita para ulama membuat kajian dalam menentukan, memilih fakta-fakta yang lebih tepat. Okey. Kalau kita baca dekat ayat nombor 26 ni, ayat ini kalau kita baca, ayat ini bukan ayat yang menyokong kepada pendapat yang kata Nabi Ibrahim itu membina orang yang mula-mula bina Kaabah. Tetapi ayat 26 surah Al-Hajj ni adalah ayat yang menyokong dalil yang digunakan oleh pihak yang kata Kaabah tu sudah ada binaan atasnya sebelum Nabi Ibrahim datang. Okey, dalil yang pertama digunakan dalil apa? Dalil tadi tu Al-Baqarah 127, iaitu meninggikan. Okay. Dalil yang kedua, para ulama menggunakan dalil ayat yang ke-26. Okay. Allah mengatakan, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Dan ingatkanlah peristiwa ketika mana kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah. Di sini. Makana al-baiti, kami tentukan tempat Kaabah. Okey, dekat sini. Tempat Kaabah. Makana al-baiti. Okey. Para ulama mengatakan ayat ni menerangkan bahawa sudah menunjukkan bahawa Kaabah tu dah ada dah tempat dia. Maksud dia Nabi Ibrahim ni diberitahu oleh Allah tentang apa? Kan membina Kaabah tadi kan, ayat 127 tadi, maknanya Nabi Ibrahim dah tahu dah, oh inilah Kaabah yang perlu untuk dibina. Maknanya para ulama kata tempat Kaabah tu maksudnya sudah ada asasnya. Maksudnya tapak tu dah ada dah, asas tu dah ada dah. Jadi Nabi Ibrahim ni dia maksudnya Nabi Ibrahim apabila dia kena membina, dia bina pada tapak yang sudah ada kat situ. Ini dalil yang digunakan para ulama mengatakan bahawasanya asas ataupun tapak Kaabah itu sudah wujud. Dia kata, so Nabi Ibrahim datang ni dia cuma gunakan tapak dan asas yang sama untuk dibangunkan. Seperti mana ayat dalam surah Al-Baqarah 127 tadi. Okey. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Okey. Ulama seperti mana Dr. Solah dia kata, okey, ayat Quran tu memang maksud dia macam tu. Memang ayat dia tu betul. Memang tentang Kaabah. Dua ayat ni. Kan? Surah Al-Baqarah ayat 127 dan juga surah Al-Hajj ayat 26. Syekh Solah dengan beberapa para ulama yang lain mengatakan, dia kata Nabi Allah Ibrahim ni memang dialah orang yang awal-awal membina Kaabah. Macam mana tahu? Dia bagi alasan dia, justifikasi dia. Okey, begini. Dia kata, ayat yang kita sedang rujuk ni bukan merujuk kepada asas Kaabah tu dah ada. Tetapi ayat 26 ni merujuk kepada kalau nak membina Kaabah, dekat mana nak bina dia. Itu maksud dia. Kan? Kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah tu. Maksudnya ayat ni membawa maksud langkah pertama
adalah ayat 26 ini Allah bagi tahu dekat Nabi Ibrahim dekat mana nak membina Kaabah tu. Inilah maksud ayat 26. Bukan ayat 26 tu bermaksud Nabi Ibrahim dibagi tahu kepada Allah tentang tapak tu dah ada dah, ini asasnya. Okey, itu maksud ayat 26 ni. Okey. Kalau ayat nombor 127 tadi tu, okey, 127 tadi, kita kena patah balik ke surah Baqarah tu. Okey. Kita buka balik surah Baqarah. Mudah je faham sebab saya bawa hujah pihak yang satu lagi tadi sebab tu dia jadi panjang. Okay, tak apa. Kita belajar ni, Al-Quran ni dia mengajar kita supaya kita mendalami dia. Okey, saya bawa balik surah Al-Baqarah ayat 127. So cara nak faham dia macam mana? Mudah je. Okey. Ayat 127 ni, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida ni, tapi dekat terjemahan dia macam foundation tu dah ada. Tapi dekat ayat 127 ni, memang Nabi Ibrahim membina Kaabah tu. Tetapi Kaabah itu, maksudnya macam ni. Ayat 127 ni, ini adalah langkah 2. Langkah 2. Langkah 2 tu maksudnya apa? Langkah 2 tu maksud dia meninggikan. Meninggikan binaan. Langkah 2. Langkah pertama, apa Nabi Ibrahim kena buat? Itu yang langkah 1 tadi. Kita kena kembali gunakan ayat dalam surah Al-Hajj tadi. Okey, langkah 1, Nabi Ibrahim dia diberitahu oleh Allah lokasi Kaabah tu nak bina di mana. Lokasi untuk bina Kaabah tu. Okey, untuk bina. Langkah 1. Lokasi untuk bina Kaabah tu surah apa? Surah Al-Hajj ayat 26 tadi. Selepas surah Al-Hajj ayat 26 tadi, Nabi Ibrahim pun pergi kepada step yang berikutnya. Dia tinggikanlah, dia buatlah binaan Kaabah itu berdasarkan lokasi yang Allah minta Nabi Ibrahim bina Kaabah itu pada surah Al-Hajj ayat nombor 26 tu. Maknanya tapak dia, asas nak buat Kaabah tu, tempat lokasi tu Nabi Ibrahim kena bina Kaabah. Nak buat dekat mana? Allah tunjukkan berdasarkan ayat 26. Okey. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim menggunakan tapak yang telah dia diberitahu oleh Allah kena bina tu, dia pun tinggikanlah binaan Kaabah tu. Makna tinggikan binaan Kaabah itu, inilah yang maklumat itu berada pada ayat 127. Kesimpulannya adalah Nabi Ibrahim lah yang mula-mula membina Kaabah itu. Jadi cara Nabi Ibrahim membina Kaabah ada 2 langkah. Ada 2 marhalah, ada 2 step. Step pertama, memang Allah bagi tahu dulu kat sinilah nak bina Kaabah. Step yang kedua, tinggikanlah Kaabah itu minal qawaida minal baiti. Okey, jelas tak tuan-tuan perempuan? Okey, ini bermakna tidak ada mana-mana hadis yang sahih pun yang boleh dijadikan hujah Kaabah itu sudah ada sebelum kedatangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Bahkan kata Syekh Salah
Nabi Ibrahim inilah yang membina Kaabah, Masjidil Haram. Dia jugalah sebenarnya orang yang membina Masjidil Aqsa di Palestin. Dalil dia apa? Okey. Kita tulis ya, dalam riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 3366. Dalam hadis riwayat Muslim, nombor hadis 520, hadis datangnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi. Dia tanya pada Nabi, apakah masjid yang mula-mula dibina di atas muka bumi ini? Maka Nabi jawab, Masjidil Haram. Kan dekat Masjidil Haram tu adanya Kaabah. Kemudian Abu Dzar kata, selepas Masjidil Haram, masjid apa pula? Nabi kata, Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa di Palestin. Lepas tu Nabi ditanya soalan lain. Berapa lama tempoh pembinaan di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi jawab, Arba'una sanah. 40 tahun. Selepas dibina Masjidil Haram, dibina pula Masjidil Aqsa pada jarak 40 tahun. Dan kita memang tahu sejarah Nabi Allah Ibrahim, memang ia mula-mulakan, ia lepas dia pergi daripada Iraq, dia masuk ke Palestin. Dari dia masa dekat Palestin tu, dia masuk sekejap ke Mesir. Dia masuk sekejap ke Mesir pula, dia masuk sekejap ke Mekah. Lepas tu ada masa dia pergi ke Mesir bawa isteri dia tu kan. Jadi kalau kita berpegang seperti mana Syekh Salah kata, memang Nabi Ibrahim lah orang yang pertama membina Kaabah, maka Nabi Ibrahim jugalah manusia yang membina Masjidil Al-Aqsa. Tapi saya tidak bincangkan dari sudut pembinaan Masjidil Al-Aqsa tu, itu kita kena masuk pada perbincangan lain. Tapi kita nak merungkaikan kemusykilan bahawasanya memang ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ni dia sekadar meninggikan saja bangunan. Sebab kita baca pada ayat tu macam tu. Tapi rupa-rupanya meninggikan binaan Al-Kaabah itu adalah langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itulah kemusykilan yang saya hendak rungkaikan pada malam ini. Bukan apa ulasan itu daripada saya, tidak. Tetapi saya hanya merungkaikan kemusykilan yang telah dibuat kajian oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dengan melihat kepada ayat Quran, dengan melihat kepada hadis Nabi, dan dilihat dilihat dengan ayat-ayat yang lain untuk mencari jawapannya. Namun begitu, ini hanyalah ijtihadi. Maksudnya dia bukanlah kita kata bukanlah sampai kata maklumat ini kita kata memang ianya benar 100%, tidak. Ini hanyalah berdasarkan kajian oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Kenapa dia kata? Dia kata sebab tak ada hadis pun yang mengatakan sudah ada Kaabah mula-mula. Jadi itu pun dah menunjukkan bahawa nak berpegang kepada pendapat yang satu lagi pun tak kuat juga. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu pada malam ini. Mohon maaf jika penerangan saya ni telah menyukarkan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia tak ada nota kan, dia tak buat guna
diagram, lepas tu dia tak buat table perbandingan tu, dia susah sikit lah sebab kita tuan-tuan kena bayangkan perbezaan tu melalui verbal saja daripada saya. InsyaAllah nanti saya memang ada azam nak siapkan mana-mana nota yang masih lagi belum disiapkan. Baik. Jelas tuan-tuan puan? Kita tak sempat nak bincang yang ketiga, cukuplah yang kedua pada malam ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain? Okey. Ada persoalan? Sama ke maklumat yang saya cerita ni dengan maklumat yang tuan-tuan pernah dengar sebelum ini? Kalau maklumat pertama Nabi Ismail itu iyalah. Tapi kita tak tahu, mungkin kita tidak tahu macam mana cara nak menentukan bahawa itu adalah Nabi Ismail. Okey. Ada siapa-siapa nak kongsikan pendapat lain ataupun ada cara lain yang kita boleh merungkaikan dua kemusykilan ini, tuan-tuan dan puan-puan? Ada? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Fuzia. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim kan, dia bawa isteri dia Hajar dengan Nabi Ismail ke, kita kata Mekah lah kan. Betul. Dan pada masa tu tak ada apa-apa lagi dekat situ kan. Air tak ada, masjid pun tak ada, Kaabah pun tak ada. Jadi maksudnya daripada situ kita tahulah Kaabah tu tak ada lagi masa tu, masa Hajar dengan Nabi Ismail ada kat situ. Lepas tu bila pula Nabi Ibrahim datang untuk bina Kaabah tu? Datang bina Kaabah tu. Oh, cerita tu kalau ayat yang Puan sebut tadi tu, ayat yang dia tinggalkan anak dia dengan isteri dia Hajar tu ada dalam surah Ibrahim ayat nombor 37. Okey. Surah Ibrahim ayat 37. Okey, cerita dia tu sebenarnya ada dalam hadis. Ada di dalam hadis bagaimana Nabi Ibrahim dia datang jumpa anak dia semula. Dia datang jumpa anak dia semula. Kalau ada kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin ada maklumat tu. Macam mana Nabi Allah Ibrahim dia datang dia datang semula menemui anaknya. Lepas tu dia ajak anaknya membina Kaabah. Selepas bina Kaabah itulah Allah mengisytiharkan untuk dilakukan ibadat haji dan umrah. Itu ke soalan Puan? Ya, maksudnya apa ni, saya faham masa Hajar dengan Nabi Ismail ditinggalkan kat situ. Betul. Kat tu memang tak ada apa-apa lah, maksudnya Kaabah pun tak ada. Jadi macam Ustaz cakap kan, Nabi Ibrahim datang semula selepas tak tahulah berapa tahun. Maksudnya dia yang mula bina Kaabah. Betul. Jadi maksudnya secara tak langsung tu pun boleh menguatkan juga yang fakta Nabi Ibrahim bina Kaabah lah, macam Ustaz cerita kat kita. Tapi kalau baca dekat ayat tu, dia sebut tu inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang muharram. Dia ada ayat yang sebut dia tinggalkan anak dia tu, disebut ditinggalkan di sisi rumah engkau yang muharram. Tapi masa tu Kaabah dah ada ke? Kalau masa tu tak ada lagi lah Kaabah. Cuma bagaimana Nabi Ibrahim dia boleh kata ditinggalkan di sisi Baitikal Muharram. Maksudnya betul lah seperti mana poin yang sebut tu. Maksudnya itu boleh juga digunakan sebagai dalil untuk mengatakan bahawa masa dia tinggal tu tak ada lagi Kaabah. Cuma adakah binaan dia tu asalnya itu macam tapak dia tu sudah ada. Itulah yang digunakan oleh para ulama mengatakan bahawa memang binaan Kaabah tu tak ada. Kan? Sebab itu Nabi Ibrahim meninggikan binaan itu.
Tapi boleh gunakan juga, betul Puan. Dalil itu boleh digunakan juga dalam perbincangan kita. Okey. Dan maksudnya saya fikir cerita tu je lah, bukan maksud saya nak mengatakan yang apa tu itu dalil kan, tapi ikutkan cerita je. Saya duk fikirlah kalau isteri dia dihantar kat situ tak ada apa-apa kan, air tak ada, lepas tu baru jumpa air Zam-Zam, orang pun tak ada, kan. Betul. Okey. Saya tunjukkan slide kalau ada nota nama-nama surah, nanti tengok dekat tentang surah Ibrahim, dekat nota nama-nama surah Ibrahim, ada saya letakkan di situ adalah carta alih macam mana perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Ini berdasarkan hadis. Kan? Mula-mula tempat asalnya di Iraq. Kemudian dia berhijrah bersama Sarah dan Nabi Lut pergi ke Palestin. Dia pergi ke Palestin. Masa dekat Palestin ni, mereka pernah juga bermusafir ke Mesir bersama Sarah. Ini yang dia jumpa raja yang nak kacau Sarah ni kan. Lepas tu, bawalah pulang Sarah itu dengan Hajar. Apabila bawa pulang Sarah dengan Hajar, maka dapatlah anak melalui Hajar, iaitu Ismail. Daripada kisah ini, barulah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke negeri Hijaz, yang dia tinggalkan anak dia dekat situ. Kemudian, dia tinggalkan anaknya dengan Ismail. Hajar tu berhampiran dengan Baitullah. Okey, kemudian dia doakan waktu dia nak tinggalkan Hajar dengan Ismail ni dekat dengan sebuah jalan pegunungan, dia mendoakan Hajar dengan Ismail. Tak lama kemudian tu, dia pun pergilah ziarah Ismail kali pertama. Ni cerita yang dia minta isteri dia itu, yang kita kata ada yang kes minta diceraikan menantu dia tu. Lepas tu ziarah pula kali yang kedua. Ziarah kali kedua tu tak ada juga Nabi Ismail kat situ. Dia pergi pula ziarah kali ketiga, baru jumpa dengan Ismail. Masa itulah dia membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Okey, maklumat ini lepas tu tengok tak? Lepas tu manusia datang tunaikan haji, lepas tu menyembelih Nabi Ismail, lepas tu Nabi Ismail pun kembalilah ke Palestin balik semula. Masa di Palestin inilah barulah Sarah didatangi oleh para malaikat, dapatlah Nabi Ishaq. Lepas tu baru sampai kepada peristiwa membina Masjid Al-Aqsa. Okey, maklumat ni kalau ada kitab Riyadhus Salihin, boleh lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Nombor hadis 1869. Dalam Riyadhus Salihin buka bab 370. Akan jumpa kisah perjalanan carta alih yang saya sebut ni. Ni gabungan daripada hadis tadi. Jadi kalau puan tanya saya bila Kaabah tu dekat sinilah, setelah kali ketiga. Kali ketiga baru jumpa. Kan kali pertama dia jumpa menantu dia Ismail tak ada, dia pesan dekat menantu dia tentang dia kan dia suruh cerai, suruh kekal kan. Lepas tu baru bina Kaabah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey. Ada persoalan lain? Siapa-siapa nak kongsi, silakan. Kalau tiada, terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah di atas penglibatan Doktor dan Perempuan memeriahkan majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi apa yang kita bincang ni, ini hanyalah kajian yang dilakukan oleh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Ya, boleh jadi benar, boleh jadi tepat, boleh jadi tak tepat. Dia hanyalah ijtihad daripada Dr. Saleh Al-Khalidi. Allah sahaja yang mengetahui akan sebenar-benarnya. Moga-moga kita dapat sesuatu manfaat
daripada pengisian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu yang akan datang. Isnin minggu depan akan bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Isnin yang satu lagi insyaAllah kita akan bersama sekali lagi siri akhir bagi kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.